Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pada minggu ini kita akan sambung lagi dengan mata pelajaran Tauhid tahun 5. Tajuk maksud beriman kepada qada dan qadar. Tajuk ini adalah sambungan daripada tajuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi seperti yang kita ketahui, maksud beriman kepada qada dan qadar ini ada banyak. Ada beberapa maksud. Jadi untuk hari ini kita akan lihat lebih secara mendalam apakah maksud qada dan qadar. Okey, maksud beriman kepada qada dan qadar ialah mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Sekali lagi, maksud beriman kepada qada dan qadar ialah mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Senang cerita, kita nak faham segala apa yang kita buat dekat dunia ini Allah dah tentukan. Allah dah laksanakan. Kita sebagai manusia buat apa yang patut. Tetapi dalam ketentuan itu Allah sudah pun bagi kita pilihan. Kita boleh pilih. Kita nak jadi orang yang baik ataupun kita nak jadi orang yang jahat. Okey, seterusnya. Maksud beriman kepada qada dan qadar lagi. Bila kita beriman, bila mana kita sudah beriman dengan qada dan qadar, kita wajib percaya setiap yang berlaku adalah ketentuan Allah. Kita orang Islam ni, kita wajib percaya. Katakan kita terlibat dalam satu kemalangan, kita kena percaya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, manusia harus berusaha untuk capai sesuatu hajat. Dekat sinilah Allah beri kita pilihan. Sama ada kita nak berusaha ataupun kita tak nak berusaha. Kalau orang yang malas, maka dia akan hidup dalam keadaan susah. Kalau orang yang rajin, dia akan hidup dalam keadaan senang. Sebab apa? Sebab dia buat pilihan untuk bekerja dengan rajin. Okey, tengok nombor 2 tu balik. Manusia harus berusaha untuk capai sesuatu hajat. Ingat, kena ada usaha. Yang ketiga, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Apa sahaja yang berlaku dekat atas dunia ni ada hikmah. Hikmah ni apa? Ada kebaikan yang tersembunyi yang kita tak tahu. Perancangan Allah ni adalah yang terbaik dan ketentuan Allah ni adalah yang terbaik. Apa yang berlaku tu kita masih lagi tak nampak hikmah dia. Tetapi percayalah pada masa depan nanti kita akan fikir balik dan kita akan nampak hikmah di sebalik apa yang telah berlaku. Jadi formula dia senang saja. Usaha campur dengan doa, campur dengan tawakal. Orang yang berusaha dan dia berdoa, lepas tu dia pun bertawakal kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Dia usaha dahulu. Ustaz bagi contoh. Dia nak berjaya dalam peperiksaan. Mula sekali, apa yang dia kena buat? Dia kena usaha. Usaha macam mana? Dia kena belajar rajin. Mengulang kaji, belajar. Pelajaran pun kena lebih lagi daripada orang lain. Kena rajin. Lepas tu, dia kena campur dengan doa. Dia kena mohon dengan Allah. Minta dengan Allah nak berjaya. Okey, lepas dia mohon doa dengan Allah, dia kenalah serah kepada Allah. Maksudnya dia bertawakal. Dia serahkan segalanya kepada Allah. Maksudnya dia redha dengan apa yang akan dia terima, sama ada dia berjaya ataupun tidak. Itulah tawakal. Penting tawakal ni.
Kadang-kadang kita manusia, semua benda yang kita nak itu ikut kehendak kita. Tak bolehlah macam tu, sebab kita ni adalah hamba sahaja. Macam tu. Okey, seterusnya. Saya lupa nak bagi tahu. Kalau orang tu dia usaha dan ikhtiar. Dia ada usaha dan ikhtiar. Tetapi dia ada usaha tapi tak ada doa. Sekali lagi usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal. Dia usaha tapi dia tak berdoa, itu tak dianggap tawakal. Itu adalah dianggap sombong. Dia ingat dia boleh dapat capai kejayaan dengan begitu sahaja. Okey. Manakala kalau orang tu dia berdoa kepada Allah, tapi dia tak ada usaha pun untuk mencapai apa yang dia nak tu, itu juga dianggap tawakal, tetapi ianya dipanggil kemalasan. Doa je lebih tapi usaha tak ada. Jadi nak tak nak kena ada ketiga-tiga benda ni: usaha, doa dan tawakal. Okey, seterusnya, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Kita kena tengok. Yang pertama sekali, beriman kepada qada dan qadar ni adalah penting kalau nak tahu murid-murid. Yang pertama, hukumnya orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar ni, hukumnya menjadi kafir. Kenapa? Sebab setiap orang Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Okey, seterusnya. Nombor 2, jauh daripada rahmat Allah. Bila seorang tu tidak percaya dengan qada dan qadar, dia tak boleh terima kenyataan dengan apa yang berlaku. Jadi dia menyalahkan takdir. Dia salahkan orang, dia tuding jari kepada sesiapa yang dia mahu tuding. Jadi bila dia sudah macam tu, maka dia menyalahkan orang. Jadi rahmat Allah itu makin jauh. Dia fikir yang bukan-bukan. Ini kenapalah jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, kalaulah. Itu semuanya tak elok. Okey, yang ketiga, malas berusaha dan mudah putus asa. Kalau orang tu dia tak boleh terima dengan takdir, dia jadi putus asa. Dia tahu yang dia ni adalah murid yang tidak pandai. Dia tidak tahu yang dia ni ada pilihan untuk berjaya dalam peperiksaan. Dia berpegang yang dia ni akan gagal selamanya. Maka apa akan jadi dekat dia? Dia akan malas berusaha dan mudah putus asa. Jadi begitu saja hidup dia. Sampai bila-bila dia akan putus asa. Okey. Sudah habis dengan maksud beriman kepada qada dan qadar, dan juga akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Jadi tugasan minggu ini, Ustaz nak murid salin nota dalam buku tulis tauhid, dan murid hafal maksud beriman kepada qada dan qadar, dan 2 akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Jadi itu saya daripada Ustaz. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang kurang itu datang daripada diri Ustaz sendiri. Mohon maaf andai ada kesilapan. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.